Cikgu nak kamu bagi cikgu formula gerakan linear. Ingat tak kita belajar dah? Oh, yang ada 4 tu cikgu. Ya, bagi cikgu. First, nombor 1. Formula first. Apa dia? Nombor 1. Buka buku tengok lah. Apa formula dia cepat? Mana formula dia? Formula untuk S. S tu cikgu Zah yang first kali. S sama dengan apa? S 1/2 dalam kurungan U tambah V T. T, okey. 2, formula nombor 2. Nombor 2. A pecutan kan? A sama dengan V tolak U per T. Okey, nombor 3 kita pusing formula A tu kan. V sama dengan apa? AT sama dengan V tolak U. Ya ke? V sama dengan U tambah AT. Okey, nombor 4. Yang ni yang kita terbitkan daripada 1, 2, 3 tu. V kuasa 2 je. Ya. V kuasa 2 sama dengan U tambah AT kuasa 2. Bukan UT ya? UT campur AT setengah AT kuasa 2. Macam ni lah formula nak. Betul tak? Ya ke? Bukan. V squared sama dengan U squared campur 2AS. Betul? Okay, sorry. Dah tercampur dah. Okay, nombor 5 yang formula S tu kan? S sama dengan UT tambah 1/2 AT kuasa 2. Okay, jadi ini semua formula kamu punya gerakan linear. Jadi bila dia bagi kamu soalan, kamu kena buat apa? Kalau dia bagi kamu soalan gerakan linear, kamu kena buat apa? Kamu kena keluarkan maklumat. Lepas tu kamu kena tengok formula mana yang sesuai untuk kamu gunakan. Okay. Izzah, cuba baca soalan nombor 2. Nampak tak soalan nombor 2? Cikgu tunjuk tu. Nampak. Sebuah kereta yang bergerak di atas jalan raya dengan halaju 30 meter per saat mengalami pengurangan halaju dengan kadar seragam sehingga berhenti selepas 5 saat. Berapakah pecutan yang dialami oleh kereta itu? Okey, mari kita keluarkan maklumat yang dia bagi. First kali yang dia bagi halaju 30 meter per saat tu, yang tu apa? Tu apa? Halaju awal ke halaju akhir? Cepat jawab je. Siapa-siapa boleh jawab. Yang 30 ni. 30 tu yang awal. Halaju awal. Dia halaju awal, simbol dia yang mana? Simbol dia apa? V. U. U lah. U datang dulu daripada V. U halaju awal. Okay. Kena ingat lah, nanti terbalikkan T. Okay. U tu halaju awal. U sama dengan 30. Nanti kamu tahu tak V dia jadi apa? Tahu tak untuk soalan ni? Tahu tak dia ada bagi clue tak? Last kali V dia jadi apa? Daripada 30 dia akan buat apa? Cepat. Kita kena fikir sikit soalan macam ni. Daripada 30 dia akan buat apa ni? Daripada halaju awal, kamu rasa halaju akhir dia apa? Cikgu cakap ni mesti benda yang kita tahu. Apa dia? Cepat. Jawab cepat. Jawab cepat. Halaju akhir dia apa? Fatin tahu tak halaju akhir dia apa? 5 saat ke cikgu? Itu kan halaju tu masa. Halaju akhir dia. Apa yang dia nak buat ni? Dia tengah buat apa ni kereta ni? Nyah pecutan. Dia tengah nyah pecutan. Tapi dia tak bagi nyah pecutan tu berapa kan. Jadi kita tak tahulah tu sebab kita kena cari. Tapi halaju akhir dia kita tahu tak? 30 tolak 5 ke? Tak. Kalau kata satu objek tu nak berhenti, maksudnya pada akhirnya halaju akhir dia akan jadi apa? Kosong. Tu yang cikgu nak dengar. Jadi kalau objek tu dalam proses nak berhenti, kamu kena tahulah dia punya, yang ni tersirat, dia tak tunjuk kat kamu. Boleh? Jadi akhirnya dia akan jadi kosong. Faham tak? Jadi ni kiranya antara maklumat yang dia bagi tapi dia tak tulis dalam soalan tu.
Sebab dia tulis perkataan berhenti. Faham? Dia penting ni kamu kena tahu apa yang kamu ada. Sebab nanti kamu fikir macam kamu tak ada maklumat tu, kamu tak tahu formula mana nak guna kan. Jadi dia bagi kat kamu sebenarnya. V kamu sama dengan kosong. Kamu yang kena cari tu adalah A kan. Satu lagi dia bagi kamu 5 saat ni. 5 saat ni apa? 5 saat tu apa? Masa dia. Masa. Masa. Jadi masa tu T. Jadi kamu label macam ni. Jadi apa yang dia tak bagi langsung tu adalah sesaran. Dia betul tak? Dia tak bagi sesaran kan? Jadi kalau kita nak cari A ni, kita kena pakai formula yang tak ada sesaran. Maknanya yang tak ada huruf S. Faham tak? Tu macam tu cara kita pilih. Jadi kita ada U, V, T nak cari A. Jangan guna formula yang ada S. Sebab kalau tidak dia akan jadi ada dua benda kamu tak tahu. Jadi formula mana yang sesuai untuk kamu guna untuk kes soalan ni? Nombor 2. Soalan formula nombor 2. Betul, kamu boleh guna kan? Jadi kamu boleh cari A sebab kamu ada V dengan U dengan T. Okey, jadi kita substitute kan. Jadi kita pilih formula yang tak ada S, lepas tu kita masukkan. Jadi selain daripada formula ni, ada ke formula lain yang tak ada S? Yang formula 2, 3 ni sama kan, sebiji kan? Yang lain ada kan? Jadi kita pakai nombor 2 nah. A sama dengan V tolak U. Kosong tolak dengan 30. Jadi kamu substitute kan? Betul-betul. Nah, apa dengan 5? Senang je kan? Dapat berapa ni? Berapa pecutan dia tu? A dapat berapa? Negatif 6. Negatif 6. Negatif 6 apa unit untuk pecutan? MS negatif 2. MS negatif 2. Okey, jadi kamu boleh kata objek tu mengalami pecutan negatif 6. Negatif tu sebab dia tengah nyah pecut kan. Jadi kalau kamu tulis nyah pecutan, kamu tak payah tulis negatif. Jadi objek mengalami nyah pecutan 6 meter per saat. Jadi kita faham bahawa nyah pecutan tu negatif. Jadi kalau kata soalan tu kata nyah pecutan, kamu mesti bubuh negatif bila kamu masukkan di dalam kiraan. Walaupun kata maklumat dia bagi tu dia tulis nyah pecutan 6. Tapi bila kamu nampak nyah tu maknanya dia tengah slow down. Jadi mesti ada negatif kat dia. Faham ah? Boleh? Okey, jadi nombor 3 tu. Siapa boleh baca? Cikgu Kristina ada mic. Kristina boleh baca soalan nombor 3? Mana Puteri Kristina? Ada? Ya. Cuba baca soalan nombor 3 tu. Aina menunggang sebuah alat pengangkutan peribadi pintar di Taman Botani Perdana. Alat itu memecut secara seragam daripada halaju 1 ms ke halaju 5 ms dalam masa 0.5 minit. Hitungkan sesaran alat itu. Okey. Jadi soalan ni pun sama, dia bagi kamu maklumat. Sekarang ni dia nak suruh cari sesaran kan, dia suruh cari S jadi kita tulis. Tulis sekali apa yang dia suruh cari. Buat question mark. Ni maklumat apa dia bagi kat kamu untuk soalan ni? Kalau dah bagi halaju awal dia, halaju akhir dia. Okey, jadi halaju awal dia 1 kan? U. Lepas tu halaju akhir dia adalah 5. Okey, dia bagi sekali lagi satu lagi. Ni. Masa T. Tapi dia bagi dalam minit. Boleh tak kita terus guna dalam minit? Boleh tak? Boleh, kena convert ke saat. Kena convert sebab kamu nampak tak unit untuk laju ni. Semua saat kan? Jadi kamu tak boleh guna dia kalau kamu tak convert sebab nanti dia tak jadilah. Jadi cuba convert kan 0.5 minit tu berapa saat? Tahu tak? Setengah minit. 0.5 tu setengah kan? 30 saat lah. Ni kalau kamu nak kira, kamu darab 60 lah kiranya. Betul? Dapatlah 30 saat tu. Okey, jadi kita nak guna formula mana ni? Kita tak ada A. Kita nak cari S. U, V, T kita ada. Kita nak pakai formula mana? 1. Kita tak ada A kan? Jadi kita kena reject semua yang formula yang ada A. Kita akan pakai formula nombor 1. Boleh tak? Jadi S sama dengan setengah U campur VT. Okey, jadi masuk je lah dalam formula lah. Senang. Bila kita dah pilih tu, kita tahu nak buat apa. Jadi kalau dalam exam,
kamu baca, dia mungkin campur dengan tajuk lain. Jadi bila kamu baca soalan tu, cikgu nak kamu buat keluar maklumat dia. Jadi yang ni kena guna formula gerakan linear. Dia takkan cakap ni tajuk gerakan linear. Taklah. Jadi kamu kena cam soalan tu. Okey, daripada bab-bab lain tu, yang ni soalan berkaitan dengan apa yang paling senang sekali kamu nak cam, kamu kena keluarkan maklumat tu dengan simbol-simbol dia. Jadi fizik ni kamu kena ingat sikit lah simbol-simbol dia. Kalau tidak, kamu akan mengalami pening kepala lah. Okey. Jadi T dia 30 saat. Kira saat sesaran dapat berapa tu? S, sesaran. Berapa dapat sesaran itu? 1 campur 5, 6. 6 darab dengan 1/2 dapat 3 kan? 3 darab 30. Dapat apa? 90. 90. Okey. 90 apa ni? Sesaran ni 90 apa? -1. Bukan. 90 meter sebab sesaran ni panjang, jarak. Okey. Boleh lah. Okey. Jadi yang ni adalah latihan gerakan linear kamu. Yang ni simple lah. Cikgu rasa soalan cikgu bagi hari susah sikit kan. Tapi boleh jadi lah susah macam tu, dia boleh tanya kamu soalan tu belit sikit. Okey, jadi hari ni kita nak tengok benda yang lebih kurang sama. Kita tengok buku teks kamu dulu. Cuma dia apply konsep baru lah. Jadi ni kamu buka muka surat kamu yang dia tulis jatuh bebas tu. Jatuh bebas. Ni. Jadi ada gambar pokok kelapa ni. Ini jatuh bebas lah. Okey. Jadi jatuh bebas ni kalau kata dalam bahasa Inggeris nama dia free fall. Kamu pernah dengar tak konsep free fall? Pernah tak? Ada tak belajar masa mendengar rendah? Terbesin. Ada ke? Tak ada lah. Okey. Ada. Okey, jadi mari kita tengok free fall tu apa nah, mari kita baca. Jadi gerakan jatuh bebas dan pecutan graviti. Jadi pecutan graviti kita ada dengar kan waktu kita belajar bandul kan. Berapa nilai pecutan graviti? Siapa ingat? Siapa ingat nilai pecutan graviti berapa? Dah ingat lah. 9.81 ms-2 nah, dia pecutan. Kenapa kita panggil dia pecutan? Kat mana yang kamu boleh nampak pecutan graviti ni bertindak? Sebab tu dia tunjuk gambar pokok kelapa ni nah. Bila ada satu objek ni jatuh ke arah permukaan bumi, nampak tak pokok kelapa tu jatuh? Jadi dia ditarik oleh daya graviti kan? Jadi bila ditarik oleh daya graviti, dia akan mengalami pecutan graviti lah. Tapi kat bumi ni, dia ada satu lapisan atmosfera, betul? Jadi kalau kata daya graviti tarik, tapi ada satu daya yang melawan daya tarikan graviti tu. Apa dia? Yang disebabkan oleh lapisan atmosfera tu apa dia? Siapa tahu? Jawab je. Jangan takut. Apa dia? Kalau satu benda jatuh ke bumi, graviti tarik dia ke bawah. Dia sepatutnya dia jatuh dengan pecutan graviti, tapi tak, sebab ada lapisan atmosfera tu dia melawan tindakan daya graviti tu. Jadi lapisan atmosfera tu menghasilkan daya apa kita panggil? Daya apa? Daya apa? Kamu tak tahu lah. Ni ada dalam dia punya teks ni. Ada rintangan udara. Jadi kalau ada objek jatuh di bumi, graviti tarik dia sebab bumi ada graviti dia, nilai graviti bumi tu. Patutnya dia pecut 9.81. Tapi sebab ada rintangan udara dan daya geseran kan, sebab bila kita lalu kat udara, kamu rasa tak ada udara? Ada kan, ada angin kan? Itu rintangan udara lah. Jadi disebabkan oleh rintangan tu, kita akan jatuh perlahan sikit. Jadi kamu akan nampak kesan rintangan udara tu kalau kita jatuh dua objek yang macam ni. Jadi macam kawan kamu ni jatuh. Satu kita jatuh kertas, satu kita jatuh bola pingpong. Jadi mana satu yang akan sampai cecah lantai lambat lagi? Bola pingpong ke kertas? Kertas lambat. Sebab apa kertas lambat? Cepatlah jawab. Bertulan udara. Sebab dia besar, luas permukaan dia besar, lepas tu dia ringan kan? Jadi luas permukaan udara, sebab rintangan udara tu akan menyebabkan dia jatuh perlahan sikit, tapi bola pingpong tu akan jatuh laju. Betul? Tapi apa jadi kalau kamu rasa kita buang udara kat sekeliling ni, tak ada udara?
Macam mana dengan kertas dengan bola pingpong ni? Siapa yang akan sampai lantai dulu? Tak ada udara. Sama je. Betul nah. Jadi kalau tak ada udara, kamu percaya nah, kertas tu dengan bola pingpong tu akan cecah lantai pada masa yang sama. Okey nah. Jadi cikgu tunjuk kamu video. Jadi kalau dia cecah lantai pada masa yang sama sebab tak ada rintangan udara tu, yang tu kita panggil sebagai free fall. Sebagai jatuh bebas. Bebas daripada daya-daya lain. Nah, cikgu tunjuk kamu video. Video ni ada dalam buku teks kamu sebenarnya kalau kamu scan dia. Tapi kita tak boleh scan sekarang lah sebab kita tengah tengok ni kan. Okey, sekejap. Cikgu tunjuk. Jadi video ni senyap je, cikgu nak tunjuk kamu dia punya gambar je nah. Jadi mana dia tajuk kita? Ni. Ni nah. Okey. Jadi mungkin ada komputer yang lag. Jadi siapa yang lag tadi dia tengok video tu kemudian dia scankan QR code dia nah. Okey. Kamu nampak tak dia jatuh ke apa tu? Dia jatuh apa dalam video tu? Apple dengan bulu ayam. Bukan apa, bola bowling. Bola bowling. Bola bowling yang berat tu dia jatuhkan dengan bulu pelepah. Jadi kamu nampak tak bulu tu nampak macam dia ada berat. Ya berat macam sama dengan bola bowling kan sebab dia jatuh dalam masa yang sama, betul tak? Ini sebab apa? Bilik ni, nampak tak bilik besar yang orang tengah duduk tu? Bilik tu dia pump keluar semua udara dia. Jadi vacuum. Boleh nah? Jadi tak ada kesan rintangan udara. Jadi bila tak ada rintangan udara, kamu nampak dua orang tu jatuh dengan daya graviti saja sama. Nah, jadi kita tengok sikit dia punya eksperimen ni. Kita forwardkan dia punya. Okey, yang ni dia tunjuk kamu asal dia. Maknanya ada rintangan udara. Nah, kamu tengok dia jatuh. Ini situasi yang kamu biasa kan. Jadi bulu pelepah tu ada rintangan udara jadi dia jatuh slow. Lembut saja. Nampak bowling ball tu. Berat kan? Okey. Jadi dia kata yang ni NASA buat lah. NASA buat satu bilik besar sebab dia nak buat eksperimen, dia nak tunjuk betul tak kalau objek ni tak ada rintangan udara dia akan jatuh dengan masa yang sama. Tak kira ringan atau berat. Dia buat satu bilik besar tertutup ni dia pump keluar udara dia. Boleh? Jadi sampai bilik tu jadi vacuum lah kita panggil bila tak ada udara dalam tu nah. Lepas tu dia jatuhkan dua objek ni sekali lagi. Mari cikgu forward kan sebab kamu tak boleh dengar bunyi dia kan. Okey ni. Kalau kamu boleh kamu scan lah tengok lah video ni sebab dia ada sound effect dia. Best juga cikgu tengok dah. Okey. Ni bila dia dah buang lah. Yang ni jatuh bebas. Nampak tak berat objek tu tak main peranan kalau tak ada rintangan udara. Nampak nah? Jadi bulu pelepah tu dalam kes ni nampak macam dia dengan bowling tu sama je. Nampak ke? Boleh? Jadi yang ni kadang-kadang kita ada orang asa kalau benda tu berat dia akan jatuh laju je kan. Kalau benda tu ringan dia akan jatuh perlahan kan, sebenarnya tak nah. Sebab kalau kita jatuh kat bumi ni kalau tak ada rintangan udara kita akan jatuh dengan laju yang sama, tak kira berat atau ringan. Jadi kita akan jatuh dengan pecutan yang sama. Jadi pecutan tu adalah kita punya pecutan graviti lah. Okey, jadi mari kita tengok takrif daya gerakan jatuh bebas ni. Okey, jadi dia kata kat sini suatu objek dikatakan mengalami gerakan jatuh bebas jika pergerakan itu dipengaruhi oleh daya graviti sahaja, tidak mengalami tindakan daya-daya lain. Jadi bila kamu
bagi takrif, boleh kalau dia tanya kamu apakah itu gerakan jatuh bebas, kamu kena cakaplah gerakan yang hanya dipengaruhi oleh daya graviti sahaja, tiada tindakan daya-daya lain. Nah, kena sebut. Faham tak? Jadi kalau tiada tindakan daya-daya lain, semua objek akan jatuh dengan pecutan yang sama, dia akan sampai lantai pada masa yang sama, tak kira berat atau ringan. Boleh tak? Jadi itu adalah konsep free fall, jatuh bebas. Jadi kamu kena ingat, dia akan jatuh dengan pecutan graviti. Pecutan graviti itu adalah 9.81 ms negatif 2. Itu nilai dia yang kita akan guna. Jadi dia adalah satu pecutan. Jadi kalau kata kita nak buat soalan macam yang sebelum ni, pakai formula gerakan linear gitu, kita boleh. Elena, cuma kita akan ganti kat tempat pecutan tu dengan pecutan graviti. Elena, jadi ni ditunjuk gambar lah. Kalau kata ada rintangan udara, bulu pelepah jatuh macam ni. Bola logam jatuh macam ni. Jadi nampak macam bola logam jatuh dulu. Tapi Galileo Galilei ni first kali buat uji kaji ni. Galileo ni saintis, kamu tahu kan? Kamu kenal nama dia kan? Dia pergi naik Tower of Pisa tu sebab dia orang Itali je biasa kan. Lepas tu dia lepaskan dua objek, satu kecil, satu besar. Lepas tu didapati bahawa dua objek tu cecah lantai pada masa yang sama. Dia kata kalau rintangan udara dapat diabaikan. Jadi dia buat demonstrasi. Okey. Jadi sekarang ni kita nak fokus. Kita tak boleh buat eksperimen dia. Kalau tidak cikgu suruh kita buat eksperimen, kita akan lepaskan bola keluli. Jadi kalau kamu perasan kalau objek tu berat, rintangan udara tak mempengaruhi dia sangat kan? Betul? Dia akan jatuh macam dalam vacuum lah. Maknanya tak ada beza sangat. Sebab dia besar, pasal dia bulat kan. Jadi kalau kita nak cari nilai daya graviti, kita boleh buat eksperimen dengan pita detik. Dengan jangka masa detik kita akan dapat nilai 9.81 tu. Tapi kita tak akan dapat sebiji lah sebab ada juga rintangan udara dan faktor-faktor lain, geseran semua yang akan menyebabkan kita punya result eksperimen tu lari sikit. Alright, jadi kita skip ni dulu. Okay, kalau kamu masuk sekolah nanti kod kalau sempat kita buat. Jadi ni graviti bumi. Jadi graviti ni adalah daya yang menarik semua objek ke arah pusat bumi. Faham? Ni maksudnya kalau kata kamu duduk kat bawah kutub selatan ni, bila kamu lepas kat objek bukan dia pergi turun sini. Kan dia akan pergi ke arah pusat bumi lah. Maksudnya dia akan jatuh straight down. Tak kira kamu berada di mana. Tapi graviti ni dia ada perubahan sikit bergantung pada altitude. Maknanya pada ketinggian kita daripada pusat bumi tu. Okay, kalau kat kutub utara dia 9.83, kalau kat khatulistiwa dia 9.78. Nampak tak ada beza sikit? Sebab jarak kita dengan bumi tu. Okay, jadi ada beza sikit. Yang ni kita akan belajar lagi dalam tajuk graviti. Jadi kamu tak payah risau sangat pasal nilai-nilai ni. Kita akan guna secara amnya 9.81 untuk kita kira. Walaupun dia berubah. Jadi kita akan guna secara amnya 9.81. Okey, jadi yang ni yang kita nak buat hari ni. Jadi kalau kata kita ada sekarang ni nilai pecutan baru untuk objek yang jatuh ataupun objek yang dilontar, kita akan substitutekan kita punya pecutan graviti dalam formula yang kita dah ada tu. Kita akan gantikan A tu dengan G. Boleh? A tu kita akan ganti dengan G. Yang ni untuk kes-kes yang melibatkan objek dilontar ataupun objek dilepaskan. Boleh nak? Ada dua kes. Kalau kita lontar bola, bola tu makin slow down kan? Jadi maksudnya dia nyah pecutan. Dia nyah pecut dengan pecutan graviti lah sebab dia lawan graviti. Boleh nak? Jadi dia akan nyah pecutan, jadi dia akan mengalami pecutan graviti juga. Kalau objek tu dilepaskan, dia akan ditarik oleh graviti bumi. Okay, jadi dia akan pecut ikut pecutan graviti juga. Jadi kalau kamu nampak dua kes ni, kalau dia tak sebut A dia, A itu adalah graviti. Boleh nak? Jadi dia tak akan kata pecutan objek adalah berapa sebab dia anggap kalau dua kes ni kamu kena tahulah dia konsep lah. Kamu kena tahu yang pecutan dia adalah pecutan graviti. Boleh nak? Okey. Ni cikgu nak tunjuk kamu simulasi yang tadi cikgu cari-cari tadi. Simulasi bola dia ada tak? Hilang lah history. Ini ke? Listen ke? Sekejap.
Ini good. Ni. Tanya Cikgu Nah kalau ada soalan. Okey. Jadi ini adalah satu bola yang jatuh di bumi. Nampak dia tulis world. Maknanya dia jatuhkan di bumi. Free fall. Jatuh bebas. Maknanya dia dah buang dah ke sandrintangan udara. Nah. Jadi kita nak tengok free fall yang ada rebound. Rebound ni maksudnya lepas bola tu dah cecah lantai, bola tu akan melantun semula. Jadi first kali cikgu nak kamu tengok kedudukan bola ni. Bola ni duduk kat mana ni? Pada paksi XY ni. Dia duduk kat asalan kan? Dia duduk kat kosong. Betul? Dia duduk kat kosong Y. Boleh nak? Jadi bila dia jatuh kat bawah, dia punya sesaran tu jadi negatif sebab dia sekarang ni bergerak ke bawah daripada kedudukan asalan dia. Jadi ini paksi Y kan. Kalau kata hari tu kita belajar pasal vektor yang kiri kanan tu, kalau dia duduk kat belah kiri maksudnya dia negatif kan. Kalau dia duduk kat belah kanan dia positif kan. Jadi kalau paksi Y pun sama. Kalau dia duduk di bawah kedudukan asalan dia, dia akan jadi negatif. Kalau dia duduk di atas, kamu nampak ni, dia akan jadi positif. Jadi sekarang ni kalau kita nak senang, kat mana kita lepaskan objek tu adalah zero kita. Tu adalah kosong kita. Ni nak? Jadi cikgu nak annotate kat sini. Ini adalah 0 meter kamu. Jadi asalan tu kita akan sentiasa ambil sebagai kedudukan asalan kita. Asalan kita akan sentiasa ambil kat mana kita melepaskan kita punya objek tu. Okey, jadi lepas tu yang ni kan penting lah sebab nanti soalan kamu akan nampak dia punya sesaran tu jadi negatif. Jadi kalau kita lepas kosong, jadi kalau bola tu jatuh ke bawah, sesaran dia akan jadi negatif. Tapi kalau kita baling objek tu ke atas, sesaran tu akan jadi positif. Jadi kalau kita baling dia akan jadi positif. Jadi bila cikgu play ni, cikgu nak kamu tengok apa jadi kat dia punya hal laju dengan dia punya pecutan graviti ni. Apa yang berubah, apa yang tak berubah. Okey, apa jadi kat V tu? Apa yang beza dia? Nampak tak? Apa yang berubah kat V tu? V tu apa? Hal laju kan bukan? Macam mana dengan perubahan hal laju tu? Masa dia ke bawah, nilai dia makin besar ke makin kecil tu? Besar. Makin besar kan? Makin ke besar, lepas tu positif ke negatif masa dia ke bawah tu? Negatif. Sebab hal laju tu negatif bila objek tu ke bawah dan bila dia naik atas kamu nampak tak? Hal laju tu jadi positif, nampak tak? Nampak nah? Jadi dia jadi positif tapi nilai dia makin kecil sebab apa? Dia melawan graviti kan. Okey, jadi tu hal laju. Jadi untuk kes bola yang kita lepaskan ataupun kita lontar, kita kena set yang ke atas sebagai positif, yang ke bawah sebagai negatif. Jadi sebab kamu punya hal laju ni adalah quantity vector kan. Jadi bila objek tu ke atas, hal laju kamu positif. Bila objek tu ke bawah, hal laju kamu negatif. Boleh nak? Jadi kita sentiasa set gerakan ke atas sebagai positif. Jadi kalau objek tu bergerak ke bawah, automatik kita akan berbuah negatif. Pecutan kamu, ada berubah tak sign dia? Kamu nampak tak sign pecutan tu? Negatif 9.81. Ada tak dia berubah? Ada tak dia menjadi positif? No, dia Tak. stay. Kan dia still negatif 9.81. Jadi kalau untuk soalan yang melibatkan graviti, sebab graviti ni bertindak menarik ke pusat bumi, kita sentiasa ambil dia sebagai negatif 9.81. Tak kira sama ada dia pecut ataupun dia nyah pecut. Jadi kalau ikutkan dia ke bawah dia pecut kan. Tapi sebab graviti tu tarik dia direction ke bawah, jadi kita ambil dia sebagai negatif. Jadi kalau ke atas dia nyah pecut. Jadi nyah pecut tu memang negatif lah. Jadi kita ambil dia sebagai negatif untuk dua-dua case. Jadi yang ni kamu kena ingat lah baru kita boleh kira dan substitute dengan betul. Boleh nak? Faham nak? Okey, jadi ni kamu punya simulasi tu. Kita balik kepada asal tu. Macam nak buang annotation tah? Lupa dah. Oh tak, dia tak annotate dah kan? Okey. Yang ni cikgu nak padam. Dia tak ingat macam mana. Ni kot. Erase. Okey. Okey, jadi mari kita tengok dia punya formula. Formula dia sama je macam sebelum ni. Cuma dia nak tunjuk kamu dia substitute G lah. Jadi dia tulis G kat sini tapi cikgu nak kamu ingat dia sentiasa letak negative sign kat G tu.
Sebab kita anggap G itu bertindak ke bawah. Jadi macam mana pun kita akan letak negatif bila kita masukkan G tu. Tak kira. Tak kira sama ada dia pecut ataupun nyah. Pecut kita akan sentiasa anggap G sebagai negatif 9.81 sebab graviti bertindak ke bawah. Boleh? Alright. Jadi mari kita try jawab soalan dia. Soalan Amirah ni cikgu akan potong dia supaya kita boleh kira sendiri. Print screen. Bagi tahu cikgu kalau kamu ada masalah. Okey. Siapa ada lagi kat sini? Juwairah bacakan soalan ni. Mana Juwairah? Ya, cikgu. Bacakan soalan ni. Amirah melontarkan sebiji bola ke atas secara menegak dengan halaju awal 10 ms -1. Hitungkan. Okey, hitungkan. Tadi dia suruh hitungkan A tu, masa untuk bola mencapai tinggi maksimum dan yang tu dululah. Jadi masa untuk bola mencapai tinggi maksimum. Jadi kita baling bola ke atas kan. Jadi ni Amirah cikgu lukis. Bengkok pula tangan Amirah kan. Jadi Amirah ni lontar bola. Ingat dia lontar tu kedudukan asalan dia. Maknanya dia start from zero kat sini. Jadi dia lontar ke atas. Kan? Dia lontar ke atas. Kamu anggap dia lontar tegak lah nah. Okey. Sekejap cikgu. Cikgu rasa elok cikgu lukis dia lontar tegak. Ni cikgu padam. Okey, dia lontar tegak ke atas. Okey. Lepas tu dia kata cari masa untuk bola itu capai ketinggian maksimum dia. Kat mana point yang dia akan capai ketinggian maksimum dia? Bola tu akan naik atas kan? Jadi macam mana kamu tahu dia dah sampai ketinggian maksimum dia? Apa yang akan berlaku kat bola tu selepas dia dah capai tinggi maksimum tu? Dia turun balik. Dia akan turun balik. Jadi seketika sebelum dia turun balik tu, yang tu kita panggil dia sebagai tinggi maksimum dia. Jadi bila bola tu naik atas, dia akan hilang halaju dia kan. Halaju dia akan jadi makin kecil, makin kecil, makin kecil sampai dia kita kata berhenti seketika. Boleh? Jadi kat point ni kita macam dia pause sekejap sebelum dia boleh tukar arah tu. Jadi kita kena tahu benda-benda ni sebab kita nak keluarkan maklumat. Sekarang ni dia bagi kita maklumat satu je kan, tapi ada lagi maklumat-maklumat yang tersembunyi. Boleh? Jadi dia bagi kamu U dia, maknanya pada tangan Amirah ni, U dia adalah 10 ms -1. Jadi U ni positif ke negatif? Dia baling ke atas. Halaju tu positif ke negatif? Positif. 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 Jadi kita kena tahu yang halaju ni ada arah dia jadi kat sini U dia positif sebab bola tengah bergerak ke atas. Ke atas tu positif. Okey, jadi dia tengah melawan pecutan graviti kan. Jadi G tu nampak dia tulis G. Jadi bola ni akan nyah pecut lah. Dia akan nyah pecut. Dan G ni kita sentiasa ambil negatif. Jadi kita kena tahu kalau kita lontar bola dia akan slow down dengan kadar 9.81. Dia tolak 9.81 tiap-tiap saat. Jadi negatif 9.81 ni adalah dia punya nyah pecutan dia. Ada G. Jadi kalau kita lontar objek tu ke atas, last kali sebelum dia tukar arah tu dia akan berhenti seketika kan. Jadi maksudnya dia bagi kamu maklumat apa tu? Apa yang kamu tahu kat situ kalau dia berhenti seketika sebelum bila dia sampai tinggi maksimum dia? Apa yang kamu dapat daripada maklumat tu? Kamu dapat maklumat apa? Halaju akhir dia, betul tak? Halaju akhir dia akan berhenti kan sebelum dia tukar arah kan? Jadi halaju akhir dia apa? Sifar. Okey, jadi yang ni yang cikgu kata tersembunyi ni Jadi bila kita lontar dia makin slow, dia akan berhenti seketika pada ketinggian maksimum je. Jadi V kat situ adalah sifar. Okey, jadi ms -1 kita nak cari apa? T. Jadi kamu keluarkan semua maklumat dia macam ni. Yang kita tak ada adalah S kan. Jadi kita nak guna formula yang mana ni? Mana satu formula yang kita boleh guna yang tak ada S?
untuk cari T. Formula mana nak guna? V sama dengan U tambah GT. V sama dengan U campur GT. Betul? Jadi G tu kita ganti kat tempat A lah. Maknanya kalau dia bagi kamu formula A pun kamu kena tahu lah A tu dengan A tu sekarang adalah G. Sebab A ni pecutan kan. Jadi G ni pecutan graviti lah. Okey, jadi kita substitute kan. Jadi V kita kosong. U kita sama dengan 10. G kita negatif 9.81. Dan T kita yang kita nak cari tu boleh. Jadi kita biar dia sebagai T. Jadi yang ni soalan algebra kan. Jadi first kali kita kena buat apa ni? Macam nak selesai ni. First kali kita kena buat apa? Cepat. First kali kita kena buat apa? Izzah tolong cikgu pindahkan. Pindahkan nombor dia ke belah sana. Nombor mana yang akan pindah dulu? 10 lah dulu, senang sikit. 10 kan. Jadi kita akan pindah 10. Apa jadi bila 10 pindah ke kiri? Negatif 10. Dia akan jadi negatif 10. Negatif 10 sama dengan negatif 9.81 T. Okey, sekarang ni kita kena pindah siapa pula? Negatif 9.81. Jadi dia darab. Jadi bila kita pindah sana dia jadi apa? Bahagi. Dia akan jadi bahagi. Dia akan jadi negatif 10 per dengan negatif 9.81. Jadi negatif tu hilang tak kes macam ni? Hilang? Hilang lah sebab atas bawah dia negatif. Masa pindah tu negatif tu tak hilang. Tapi bila ada negatif atas bawah macam ni, negatif tu akan cancel macam tu. Jadi berapa dapat jawapan tu? 10 per 9.81. Berapa dapat T dia tu? Cuba kira kan. Berapa dapat T dia? 1.019. 1.019. Betul ke? Berapa titik peluhan nak ambil? 3 pun boleh. 3 pun boleh. 1, 2 atau 3. Kamu nak ambil berapa? Kita ambil 3. 1.019 lah. Betul? Unit dia apa? Saat lah. Sebab masa. Boleh nak? Okey. Jadi yang tu kita dah stop. Senang saja, nampak tak? Jadi bila kita ada soalan macam ni, kita kena keluarkan maklumat dia. Termasuk yang tersembunyi. Kalau tidak kita tak cukup maklumat. Kita nampak macam banyak sangat benda yang kita tak ada. Macam soalan tu salah. Faham? Soalan tu tak salah, soalan tu betul. Maklumat dia tersembunyi. Okey. B. Dia nak tinggi maksimum yang boleh dicapai. Jadi tadi kita dah cari masa yang dia ambil untuk capai tinggi maksimum kan. Jadi sekarang ni dia nak S dia pula. S dia. Okey. Jadi sekarang ni kita dah ada T kita. T kita tu 1.019. Jadi kita boleh substitute sini. Jadi kita nak cari S. Kita nak pakai formula apa? Formula apa-apa pun boleh kan. Kamu nak pakai formula mana nak cari S? S sama dengan apa? 1/2 kurungan U tambah T. Kamu nak guna formula yang tu? 1/2 UVT tu. Mari kita try lah. Jadi kita nak tengok. Jadi kalau buku teks dia pakai formula apa? Dia pakai V squared sama U squared campur 2GS kan. Dapat 5.10 meter. Jadi kita nak tengok. Kalau kita pakai formula ni, adakah kita dapat jawapan yang sama? Okey. Jadi 1/2 darab dengan U campur V. U campur V kamu berapa? 10. Betul? Sebab V kamu kosong kan? Okey. Jadi T kamu. T kamu 1.019. Dapat berapa jawapan ni? Mungkin lari sikit sebab T ni kita terpaksa bunda kan. Jadi mungkin lari sikit kalau kita pakai yang ada T lah. Berapa dapat jawapan tu? 5 point berapa dapat? Ke dapat 4 point lebih? Dapat apa? 5.09. Betul lah tu. Jadi 5.09 ujung dia apa? 5. Okey. Jadi betul lah ni 5.10 meter. Jadi patutnya kita dapat jawapan yang dekat ataupun sama. Kalau kita pakai mana-mana formula kita akan dapat jawapan yang lebih kurang. Jadi betul boleh guna mana-mana formula saja. Kamu jangan risau kalau kamu pakai formula lain daripada yang buku teks guna. Okey, jadi senang saja soalan ni.
Meh kita tengok soalan Chan ni. Chan melepaskan sebiji batu di tebing. Cikgu kopikan soalan ni. Tadi soalan lontar kan. Jadi sekarang ni soalan melepaskan bola pula. Ni nah. Jadi cikgu kopikan soalan ni. Print screen. Jadi kamu balik nanti sekolah nanti lepas cuti tu kita akan periksa tengah tahun lah nah. Jadi takat bab yang kita belajar lah. Kita belajar memang agak slow lah sikit ni. Tapi memang tajuk bab 2 ni agak panjang lah. Jangan risaulah, cikgu akan bagi kamu soalan seperti mana yang kamu belajar je. Okey, Chan ni. Siapa boleh bacakan soalan ni? Siapa yang tak bersuara lagi? Ada mic. Mana Aimuni? Memang dia tak ada ke? Aina Afifah, Aina line okey tak? Bacakan cikgu soalan ni. Okey cikgu, okey. Baca soalan ni. Chan melepaskan sebiji batu dari satu tebing setinggi 10 meter. Tentukan. Tentukan A. Masa untuk batu itu sampai ke tanah di bahagian bawah tebing. Okey. Jadi Chan tu orang lah. Okay, Chan melepaskan sebiji batu dari tebing 10 meter nah. Di tebing. Tebing tu tebing lah. Nah, ni Chan. Jadi Chan, kamu anggapkan Chan melepaskan batu atas tebing tu, jarak batu tu start tu adalah kosong boleh. Kita anggap dia jatuh straight ke bawah lah. Kita tak nak dia melengkung-lengkung lah. Boleh. Sebab kita nak memudahkan situasi dia. Jadi Chan tu lepaskan bola tu directly ke bawah. Gambar cikgu ni tak berapa comel, tak cikgu ubah sikit. Kalau directly ke bawah tu macam kamu kat balcony tu, kamu lepaskan je objek tu kan. Macam tu nah. Okey. Jadi Chan ni, dia lepaskan batu dia jatuh ke bawah gitu. Boleh? Macam tu. Jadi tadi cikgu suruh kamu ingat kan, kamu kena anggap tempat yang kita lepaskan tu sebagai zero gitu. Boleh nah? Kita punya kedudukan asalan tu tempat yang dilepaskan. Asalan zero kita, 0 meter kita pada kedudukan objek dilepaskan. Objek dilepaskan. Okey. Jadi kalau Chan jatuhkan daripada kosong, kan? Jadi maksudnya masa dia dah capai tanah ni, apa sesaran kamu punya batu tu? Apa sesaran dia? Dia akan jadi apa? 10 ke negatif 10? Negatif. Negatif 10 lah sebab kita anggap ini kosong, ni kosong-kosong. Katakan bayang paksi. Ya, paksi graf nah. Jadi maksudnya di bawah kosong kita anggap negatif zone. Di atas kosong kita anggap sebagai positif zone. Boleh nah? Jadi kalau dia lontar ke atas, sesaran tu akan jadi positif. Tapi kalau dia lepaskan ke bawah, sesaran tu akan jadi negatif. Ni untuk mudahkan kamu kira lah. Jadi sesaran tu adalah negatif 10 meter. Boleh? Boleh nah? Okay, jadi kamu kena ingat ni. Jadi kamu catat ni dalam nota kamu nah. Kedudukan asalan tu adalah pada kedudukan objek dilepaskan. Boleh nah? Supaya kosong kamu tu, kamu boleh senang nak tahu bila dia negatif, bila dia positif. Okay? Jadi sekarang ni dia lepaskan bola ke bawah, graviti sentiasa negatif kan walaupun dia pecut nah. Jadi G kita negatif 9.81 ms negatif 2. Jadi dia akan bagi G tu positif nah. Tapi kamu kena tahu G ni bertindak ke bawah. Jadi kita sentiasa ambil G tu sebagai negatif. Jadi ni nombor 2 yang kamu kena ingat lah. G sentiasa negatif. Alright, okay. Jadi maklumat apa lagi yang kamu ada? Kalau kita lepaskan objek, kita pegang dia. Jadi kita punya hal laju awal apa? Kosong. Untuk kes yang ni, terbalik dengan tadi kan. Sebab kita pegang dia, jadi hal laju awal dia kosong. Sebelum dicecah lantai ni, dia akan ada hal laju akhir dia. Boleh? Okay, jadi U kita akan sama dengan kosong. Okay, jadi yang ni tersirat. Ini
kamu ingatlah bila bola dilepaskan, bola bermula daripada sifar. Bila objek dilepas, halaju awal sifar. Jika objek dilontar, halaju akhir sifar. Nah, jika objek dilepas, halaju awal sifar. Jika objek dilontar ke atas, halaju akhir akan jadi sifar. Jadi yang tu yang tersirat. Jadi untuk kes ini dia nak cari T kan. T apa dia? Jadi kita tak ada apa kat sini? V. Betul? Kita tak ada V kan? Betul? Jadi macam mana, apa yang kita boleh guna? Formula apa yang kita boleh guna untuk cari S tu? Formula apa kita boleh guna? Awal mula-mula. S sama dengan apa? UT tambah 1/2 GT. Kita pakai formula yang tu sebab yang tu tak ada V kan. Kita kena pakai formula yang tak ada V nah. S sama dengan UT campur setengah GT kuasa 2. Okay, nah. Jadi S kita gantikan dengan negatif dia sekali. Nah, negatif 10. U kita kosong. Jadi kat sini apa jadi bila kosong darab dengan apa-apa? Jadi kosong. Sini kosong lah. Jadi kalau tak tulis pun tak apa. Kat sini kita tulis dulu. Kod lah nanti kita lupa. Lepas tu kat belakang ni setengah darab dengan negatif 9.81 T kuasa 2. Jadi kita gantikan G tu negatif. Nah. Okey, jadi sekarang ni cikgu pilih seorang untuk tolong cikgu solve. Siapa boleh solve kan untuk cikgu? Fatin. Fatin. Ya cikgu. Meh, kamu tolong cikgu solve. First kali kita kena buat apa ni? Kita nak cek nilai T kan? First kali kita buat apa? Kalau kamu jumpa soalan macam ni, kamu kena buat apa ni kat sini? Bawa T tepi depan. Bawa T. Cepat je nak buat T dah. Ya ke? Cuba kamu buat apa lagi benda yang kamu boleh buat sebelum tu? Kamu nak pemudah hari ni tak? Pemudah. Mudah dulu. Okey, jadi kita darabkan. 9.81 darab dengan 1/2 dapat apa? .905. Kena tulis tak kosong ni? Tak payah kot, tak ada nilai. Tak payah sebab tak ada nilai. Jadi terus tulis. Ada negatif tak 4.095 tu? Saya mak cikgu silap je. Ada negatif. Ada nah, sebab negatif ni tak hilang kan. Negatif 4.095. Betul cikgu sebut ni? 905. 905. Sekejap. 4.905. Okey. T kuasa 2. Okey, sekarang ni kita nak T duduk sorang-sorang kan. Jadi kita kena buat apa? Punca kuasa. Belum lagi. Ba. Ini. Ini kena pindah dulu. Jadi kalau pindah dia akan jadi apa? Kali. Bahagi. Bahagi. Jadi negatif 10 per dengan negatif 4.905. Negatif ni hilang tak? Hilang. Hilang lah sebab atas bawah dia negatif lah. Jadi alhamdulillah negatif hilang. Kalau tidak kamu tak boleh nak punca kan dia. Dia 10 per dengan 4.905. Dapat apa tu? .039. Okey, jadi T kuasa 2. Jadi last kali kita kena buat apa? Punca. Punca kan dia. Okey, jadi punca 2.039. Dapat apa? 1.428. 1.428. Jadi kalau punca kuasa 2 sebenarnya dia ada tambah tolak. Kan? Sebab dia boleh jadi positif, boleh jadi negatif. Tapi masa ada tak yang negatif? Ada tak masa negatif? Tak ada kot. Tak ada. Tak wujud lah kalau masa negatif tu maksudnya kita undur masa. Kita tak boleh undur masa kan. Masa hanya bergerak ke depan kan. Jadi masa hanya positif saja. 4029 lah. Betul lah cikgu tulis ni?
Jadi jawapan dia 28 cikgu. 28. Jadi betul lah, sama lah. Jadi 1.4028. Jadi buku teks kita 1.43. Jadi kalau kamu tengok kat sini, dia ada tambah tolak kan. Tapi kita tak payah ambil kira sign negatif untuk T itu sebab masa tidak akan jadi negatif. Boleh, kita hanya ambil jawapan yang positif. Okey, mari kita sambung soalan ni. Sekarang kita dah ada T. T kita 1.4028. Jadi kita boleh tulis kat sini. Ini maklumat yang kita dah ada. Okey, sekarang ni dia nak B. Halaju bola sebelum menyentuh lantai. Jadi kalau U kosong, V mesti ada nilai lah, dia tak boleh dua-dua kosong. Boleh tak? Jadi kalau objek dilepaskan, dia paling laju seketika saat sebelum dia sampai lantai tu, boleh tak? Jadi kamu boleh anggap dia dah sampai dah sesaran 10 meter tu, tapi dia tak sentuh lantai lagi. Itu yang magicnya. Boleh tak? Jadi dia tak capai lantai lagi. Jadi berapa halaju dia sebelum tu? Boleh nak? Itu halaju dia yang paling laju kalau kita lepas kat objek tu. Boleh nak? V. Okey, jadi kita nak V. V kita. Kita nak pakai formula apa nak cari V ni? Kamu nak guna formula mana? Kamu tengok maklumat kita ada. Kita dah ada semua kan? Kamu bebas sebenarnya nak pakai formula mana-mana satu. Kamu nak pakai formula mana? U tambah GT. V sama dengan U campur G, T, boleh? Okey. Jadi kadang-kadang kita tak pakai formula yang ada T sebab kita ada bunda sikit kan. Jadi jawapan kita mungkin akan kecil sikit atau besar sikit. Jadi sebab tu buku teks dia pakai V squared sama U squared campur 2GS. Tapi kalau kamu guna, tak ada masalah sebenarnya sebab jawapan tu kalau kamu ambil 3 tempat puluhan, jawapan tu tak akan lari sangat. Dan kamu punya jawapan tetap betul. Cikgu akan anggap jawapan kamu tetap betul. Okey, jadi kita nak cek VU kita kosong, G kita negatif 9.81, T kita tadi tu 1.4028. Boleh tak? Okey. Jadi berapa dapat dia punya V tu? Berapa dapat V dia? Berapa jawapan tu? Kira kan? Kira kan untuk cikgu? Cikgu, masa tu 1.428, tak ada kosong. Oh, okey. Padahal macam pelik. Okey, 1.428. Okey, betul kan? Okey. Kira kan berapa dapat jawapan dia? Sama tak macam jawapan buku teks ni? Patut dapat lebih kurang 14, betul tak? Sama. Dapat berapa? Negatif 14.00. Negatif 14.00. Kenapa ada negatif? Sebabkan dia lepas, dia turun bawah, dia jadi negatif. Pandai betul. Nasib baik kami ingat. Jadi pergerakan dia ke bawah. Jadi dia negatif. Jadi kita akan ambil negatif sign dia sebab gerakan dia ke bawah. Boleh nah? Negatif sebab ke bawah. Kamu boleh tulis tu. Sebab V tu halaju. Halaju tu kuantiti vektor. Jadi kalau dia gerak ke bawah, dia akan jadi negatif. Okey, jadi kita nak buat sikit lagi latihan untuk pengukuhan kamu. Mana dia? Faham lah takat ni, boleh faham? Senang je kan? Jadi dia lebih kurang sama macam kat atas tu. Cuma kita kena tambah maklumat kita. Dia macam itulah fizik. Dia akan top up sikit daripada apa yang kamu dah belajar sebelum ni, nak bagi kamu faham dalam lagi. Okay. Jadi cikgu print screen, kita akan jawab soalan ni. Ini latihan formatif 2.3 nah. Jadi fizik ni buku teks tu tak ada jawapan. Jadi dia susahkan kita sikit kat situ. Tapi tak apalah, kita confident saja kita buat. Kalau kamu nak tengok latihan lepas, video YouTube cikgu-cikgu lain ada tak bincang latihan formatif tu one by one. Jadi kata kamu tengah nak buat ulang kaji kan. Boleh kamu, sekarang ni kamu kat rumah, boleh kamu ambil masa sikit, kamu boleh Google je, kamu type je. Okay, nanti insya-Allah ada. Sebab banyak cikgu tengah buat kelas online, jadi dia pun banyak akan uploadkan bahan-bahan dia orang. Okey, mari kita jawab sama-sama soalan ni. Cikgu pilih orang untuk menjawab, boleh? Siapa nak jawab soalan satu ni? Hawa dah ada mic ke? Ada dah. Hawa?
Ada ke tak ada tu? Ya, ya. Ada. Apakah maksud jatuh bebas? Apa maksud dia yang tadi kita kena bagi? Apa maksud jatuh bebas? Tak ingat dah ke? Jatuh bebas. Apa boleh bagi? Apa maksud jatuh bebas? Gerakan yang hanya dipengaruhi oleh daya graviti sahaja. Tiada tindakan daya-daya lain. Jadi yang kalau takat jawab daya graviti sahaja cukup lah kot. Gerakan yang hanya dipengaruhi oleh daya graviti sahaja. Tiada tindakan daya-daya lain. Boleh Hawa? Tengok balik buku teks kamu. Salin Nina, takrif Nina dalam nota kamu. Cikgu nak kamu buat nota tau. Jadi walaupun kalau online, jadi tulis sikit yang kita belajar ini, yang penting-penting dia. Dan kalau soalan yang cikgu bincang kamu tu, cikgu nak kamu jawab lah dalam buku kamu. Kamu tulis balik macam mana nak jawab dia punya soalan. Macam soalan ni cikgu nak kamu jawab balik dalam buku kamu. Okey. Jadi sebiji bola plastik dan sebiji bola keluli yang sama saiz dilepaskan dari tebing bukit. Adakah bola-bola itu akan sampai ke kaki bukit pada masa yang sama? Jelaskan jawapan anda. Sama ke tak sama? Tak. Tak. Sebab apa tak? Sebab ada rintangan udara. Sebab ada rintangan udara. Kalau tak ada rintangan udara? Sama. Okey, jadi berat tu tak mempengaruhi. Sekarang ni yang menyebabkan dia berbeza adalah rintangan udara. Yang ni cikgu nak kamu jelas. Tak kira objek tu ringan atau berat, dia akan jatuh masa yang sama. Tapi tak sama sebab rintangan udara bertindak. Objek yang lebih ringan tu dia akan ditebang oleh angin, senang lagi. Kan? Jadi sebab ada rintangan udara. Betul lah ni? Okey, pandai dah kamu faham. Jadi kalau kamu tengok ada banyak orang dia lepaskan bola daripada bukit tinggi kan, kamu nampak dia macam terbang sikit. Sonok tengok dia sebab rintangan udara tu menyebabkan bola terpusing sikit. Jadi dia lambat nak cecah lantai macam kapal terbang macam tapi tak ada sayap. Boleh lah, kamu boleh cari ada video-video macam tu. Okey, jadi nombor 3. Yang ni soalan kiraan kamu jawab sama-sama Suatu objek dilontarkan ke atas secara menegak mencapai ketinggian maksimum 5.0 meter. Hitungkan. Okey, mari kita keluarkan maklumat apa yang kita ada. 5.0 meter ni apa? Sesaran kamu. Okey, sesaran kamu. Positif ke negatif? Positif sebab dia lontar ke atas jadi S kamu 5.0 meter. Apa lagi maklumat yang kamu ada? Laju. V dia kosong. V dia. Siapa kosong? U ke V? V sebab lontar ke atas dia akan berhenti seketika pada ketinggian maksimum tu kan? Okey jadi V kosong. U ada nilai U tu kat tangan dia tu. Tangan dia nak lontar dia mesti kena ada halaju awal. Jadi V dia kosong. Okey, lepas tu dia bagi kamu graviti kan. Graviti kita kena ambil negatif 9.81 ms negatif 2. Okey, jadi dia suruh kita cari halaju objek tu dilontarkan. Maknanya dia suruh cari apa tu? U. Okey, jadi kita nak cari U. Kita ada S, V, G, tak ada T. Kita nak pakai formula yang mana? Cabar tak bila cikgu cakap macam tu? Kita tak ada T. Formula mana yang kita boleh guna? V kuasa 2. Betul. V kuasa 2. Tu kata formula ni kalau boleh kamu salin sebelah. Kamu bila kamu nak jawab soalan ni supaya kita boleh perhati semua formula dia. V kuasa 2 sama dengan U kuasa 2 campur 2GS. Jadi kita akan substitutekan dalam formula ni. V kita kosong. U kita yang kita nak cari G ni substitute dia negatif. S ni 5. Okey, jadi sekarang ni cuba kamu darabkan 2 darab dengan negatif 9.81 darab 5. Dapat apa tu?
Negatif 19.62. Negatif 19 point Dengan 5 ni. 19 point 62. 62. 2 tambah puluhan je. Okey, tak apa. Itu tak darab dengan 5 ni tu. Okey, darab 5. Okey, darab 5. Dapat apa? 9.81. Negatif 9.81. 98.1. 98.1. Betul lah sebab kira darab 10 ni. Jadi kita boleh alih tempat puluhan. Nah, negatif 98.1. Jadi sekarang ni senang. Kita pindah dia pergi belah kiri ni. Negatif sign tu jadi apa? Positif. Jadi dia akan jadi 98.1. Lepas tu kalau kuasa 2 maksudnya kita kena buat apa? Punca. Punca kan dia. Jadi tambah tolak punca 98.1. Dapat berapa tu? 9.905. Okey. Tadi cikgu nak tanya kamu, positif ke negatif U ni? Positif. Positif. Sebab apa? Sebab dia ni atas. Lontar ke atas. Okey, pandai lah. Kamu faham dah. Betul lah ni jawapan dia 9.905 minus negatif 1 positif. Kita tak payah ambil kira yang negatif sebab dia naik atas. Okey, kita dah ada maklumat tambahan. Kita dah ada U. Okey, sekarang ni B. Dia nak halaju bola sebaik sebelum mencecah lantai. Okey, jadi dia lontar bola ke atas. Betul ke cikgu baca ni? Kita tengah jawab soalan mana ni? Okey. Ni ya. Sorry. Ni kan? B, sorry. Cikgu dah silap baca dah. Okey. Masa untuk objek itu sampai ke tinggi maksimum. Jadi sekarang ni kita tahu dia tengah baling ke atas. Dia akan capai ketinggian maksimum dia pada kedudukan 5 meter tu. Kita nak cari T pula. Kita nak pakai formula apa? Semua kita dah ada dah kan? Semua kita dah ada. Jadi kita nak pakai formula mana nak cari T? Kita pakai yang V, U tambah GT. Boleh. Okey, V sama dengan U campur G, T. Jadi kita pakai yang tu boleh. Jadi V sama dengan U campur GT. Kalau kamu pakai yang lain pun boleh. Kamu boleh try. Tengok dapat tak jawapan yang sama. Okey. Jadi V kita yang kita nak cari kan? U kita kosong. Bukan. Betul ya? Tak. Dia kata apa? Kita nak cari T, cikgu. Kita nak cari T. Okey, sorry. Masa. Jadi V kita kosong. U kita yang kita kira tadi kan 9.905. G kita negatif 9.81. Kita nak cari T. Okey, ni pun senang kan? Kita akan letakkan 9.905 pergi belah kiri. Dia akan jadi negatif 9.905 sama dengan negatif 9.81 T. T sama dengan apa? Kita akan pindah ni lah. Ingat lah bila pindah negatif sign ni tak hilang. Jadi dia akan duduk di bawah. Bila bahagi kita tak tukar sign dia lagi. Kita letak dia dulu kat bawah. Jadi negatif 9.905 per dengan negatif 9.81. Faham tak? Ni negatif akan hilang bila ada dua negatif ni. Boleh kan? Sebab cikgu selalu nampak kamu pindah, lepas tu negatif tu automatik kamu hilangkan macam kamu pindah benda tambah tolak kan. Tapi tak lah kalau darab bahagi, negatif sign dia remain. Boleh dia tak hilang. Dia hilang hanya bila ada satu lagi negatif sign untuk hilangkan dia. Okey, jadi berapa dapat ni? 9.905 bahagi 9.81 dapat berapa? 1.01. 1.01 saat. Betul lah. Ini jawapan dia. 1 saat saja. Alright. C. Masa diperlukan untuk objek kembali ke aras asalnya. Jadi dia lontar bola ke atas kan? Bola dia kata. Objek kan? Jadi betul tak? Nanti lepas dia dah sampai ketinggian maksimum, dia akan jatuh balik lah kan? Jadi dia akan jatuh balik. Dia tanya kamu, apakah masa untuk dia sampai paras dia kedudukan asal ni? Kat sini. Okey. Jadi macam mana kamu masa nak jawab tu? Macam nak cek masa tu?
Siapa tahu ni masa kat sini. Panjang ke pendek dalam kerja ni? Kena buat panjang-panjang tak? Masa dia sama lah cikgu. Masa naik sama tak dengan masa turun? Sama. Sama lah sebab perjalanan dia sama. Jadi untuk kes semua ni kita anggap rintangan udara tiada. Jadi kalau rintangan udara tiada hanya ada pecutan graviti. Jadi bila dia naik atas hanya dipengaruhi oleh pecutan graviti. Dia akan nyah pecut dengan graviti. Jadi kalau dia turun bawah dia akan pecut dengan graviti saja. Jadi masa naik dengan masa turun dia adalah sama. Jadi apa kita boleh buat daripada maklumat tu? Apa kita boleh buat? Macam nak jawab C ni? Macam nak dapat? Apa masa dia? 1.01 tu jarak dengan 2 ke? Betul. Betul lah macam tu saja. Jadi kita ambil 1.01 tu sebab sama masa untuk dia naik dengan masa dia turun. Jadi kita terus darab 2. Kita tahu sebenarnya benda ni. Kalau kita baling bola tu rintangan udara dia taklah pengaruh dia sangat kan sebab dia berat kan. Kita tahu bila nak sambut dia kan sebab masa dia naik dengan masa dia turun tu lebih kurang sama. Faham? Jadi kita sebenarnya tahu benda tu. Okey, jadi dapat berapa ni? 1 darab dengan 1.01 darab 2. Berapa dapat? 2.02. 2.02, okey. Alright, okey. Jadi 2.02. Jadi sekarang ni kita dah habis dah soalan yang nombor 3. Jadi kita punya masa pun tinggal 5 minit lagi. Jadi tak sempat cikgu rasa sebab kamu ada kelas lagi selepas ni kan. Jadi cikgu nak kamu jawab soalan yang nombor 4 ni sebagai homework. Kamu boleh tak? Susah tak? Tak kan? Nanti ni homework kamu. 1 biji saja. Jadi kalau kata ada tak faham, kamu boleh tengok balik video ni sebab cikgu rakam. Ataupun kamu boleh tanya cikgu baliklah kalau kamu ada masalah lah. Jadi kalau tak ada apa-apa masalah, kita boleh